Apa yang rakyat mahukan, dan itu yang kami bekerjasama bersama dengan beberapa badan kajian dan melihat kepada isu-isu semasa dan menentukan bagaimanakah pilihan raya ini akan menangani dan juga mengatasi isu-isu dan juga kemahuan rakyat yang sebenar dikala terlampau banyak pertentangan politik, terlampau banyak retorik dan juga naratif politik yang diberikan oleh ahli politik. Pada ketika ini suka kami bawakan dan juga mengangkat kepada keperluan dan juga kemahuan rakyat sebenar dengan analisis data dan juga dapatan yang sebenar pada waktu ketika khususnya sebelum dan juga selepas pilihan raya parlimen dibubarkan. Dan hari ini saya ingin bersama dengan Ketua Eksekutif Ilham Center, salah satu daripada badan kajian yang bekerjasama bersama dengan Astro Awani dan juga beberapa rakan media yang lain. Kita bertanyakan apa yang rakyat mahukan dan juga Saudara Hisam, sebelum saya pergi ke dapatan-dapatan dan juga sedikit sebanyak bagaimana kajian ini dilakukan. Pertamanya, mengapa pentingnya ada dapatan kajian ketika pilihan raya dan apa bezanya pilihan raya ke-15 kali ini jika dibandingkan dengan PRU 14 dahulu? Kerana mungkin apa yang berlaku dalam tempoh sebulan, dua ataupun 2 bulan sebelum itu sikit sebanyak memberikan cabaran kepada badan pengkajian seperti Ilham Center sendiri. Ya Zul, sebenarnya apabila kita membuat kajian, kenapa pentingnya kajian? Biasanya kami bagikan kepada 3 lah. Pra kajian itu sebelum pra penamaan calon, semasa tempoh berkempen, dan biasanya kami akan rilis selepas 2 hari ataupun 3 hari sebelum mengundi adalah dapatan akhir keseluruhan lah. Sebenarnya kita nak tengok trend itu ataupun pola itu sejauh mana berlaku dinamika itu, sama ada jelas ataupun tidak dia punya perubahan pola pengundian. Maksudnya kajian yang kita akan lihat nanti ialah sebenarnya kajian yang kita lakukan lebih kurang awal lah, kira di antara bulan September dan juga bulan Oktober. Jadi dalam tempoh itu sebenarnya bagi kami penghujungnya ialah September. Penghujung September, iaitu sebelum tarikh bubar 10 bulan 10. Jadi dalam fasa ini kita boleh melihat bahawa ketika sebelum bubar dan apa sebenarnya yang menjadi perhatian rakyat ataupun dia punya concern utama mereka berhubung dengan sekiranya berlaku pembubaran parlimen ataupun diadakan pilihan raya. Jadi sikap ini sebenarnya dia lebih saya rasa lebih tulen kerana dia belum lagi termasuk dalam fasa pilihan raya. Jadi ini sebenarnya yang diluahkan apabila kita bertemu dengan mereka. Luahan itu memang datang daripada isi hati mereka. Sebelum datang fasa propaganda dan elemen kempen daripada parti politik. Kecohan daripada parti politik. Yeah. Okey, mari kita lihat. Mungkin kita dapat fahami apa yang dilakukan oleh Ilham Center dan juga dapatan daripada kawasan-kawasan tertentu. Kajian kalau saya difahamkan melibatkan 1,622 responden dan juga ini dilakukan di seluruh Malaysia. Mungkin Saudara Hisam dapat memberikan sedikit sebanyak pandangan dan juga pemahaman mengapa kita memilih sebanyak 1,622 responden itu, angka ini, mengapa ianya adalah satu angka yang sesuai untuk dapatan dahulu? Baik, pertama sekali saya rasa kita kena jelaskan kepada rakyat terbanyak iaitu kenapa persempelan itu diambil. Dan kajian ini sebenarnya kadang-kadang termasuklah di kalangan mereka yang terlibat dalam politik juga mempertikaikan kenapa kajian itu kadang-kadang dalam sekitar 1,600, 1,200, 1,800 ataupun 2,000 dijadikan sampel, sedangkan populasi sebenar adalah sebanyak mungkin 30 juta. Dan 21 juta yang mengundi. Ya, yang 21 juta yang mengundi. Ini adalah persampelan ataupun yang dikatakan dalam statistiknya ialah diambil sampel daripada keseluruhan populasi yang dikaji. Jadi dalam kajian ini, oleh kerana Ilham Center ini menggunakan metodologi tatap muka ataupun bersemuka dengan responden, jadi kekangan masa, kos dan sebagainya itu diambil kira dengan meminimalkan apa yang dikatakan jumlah yang kita boleh mewakili. Paling minima ialah boleh mewakili suara sebenar populasi yang kita nak kaji. Itu sebenarnya yang refleksi daripada angka ini. Dan dibahagikan zon-zon ini. Kalau kita lihat dalam kajian ini kita ada 6 zon yang kita bahagikan, 6 zon utama. 6 zon ini dibahagikan ataupun dikategorikan adalah kerana sampel yang diambil setiap zon itu sebenarnya lebih kurang 400 sampel lah. Minimumnya 400 sampel. Di setiap zon maksudnya ada lebih kurang 400 sampel yang diambil ataupun 400 responden. 400 responden ini maksudnya mengambil dalam aspek statistik yang saya nyatakan tadi,
untuk mewakili satu-satu populasi yang mempunyai nilai yang sama, budaya yang sama, psikografi yang sama, maksudnya minat mereka, kecenderungan mereka, bahasa mereka itu mirip ataupun hampir sama. Jadi kita kategorikan mereka itu dalam satu zon. Misalnya contoh utara kan, dia punya dialeknya, dia punya budayanya, keterbukaan mereka itu, berkongsi nilai itu hampir sama, maka kita jadikan itu dalam satu zon. Itu zon utara 18% Okey, mewakilinya. zon pertama, kemudian yang zon kedua adalah di peringkat pertengahan lah, bandar, separa bandar ataupun mudah ceritanya ialah di jajaran pantai barat lah. Pantai barat. Jajaran pantai barat. Manakala zon yang ketiga adalah selatan, kita ambil mengunjur ke selatan ini juga sebahagiannya adalah pantai barat, tetapi bagi kami melihat budaya selatan ini adalah agak berbeza sikit dengan dua zon yang tadi. Dan yang ternyata bagi zon pantai timur sudah tentulah Berbeza. Memang berbeza di antara tiga ini dalam konteks ini. Manakala Borneo kita bagikan dua, Sabah dan Sarawak juga mempunyai persepsi dan juga sentimen yang berbeza dengan zon-zon yang lain. Dan ini dilakukan secara serentak ataupun pada waktu-waktu yang berbeza. Dan ada tak perbezaan dan juga yang ketara lihat pada waktu dilakukan survey itu? Sebenarnya memang ada sedikit lah. Contohnya sebab dalam fasa sebulan dalam tempoh kajian ini, ketika awal kita turun, dia akan melihat kepada isu yang berlaku dalam negara. Sebagai contoh, apa yang saya boleh nyatakan kepada penonton semua ialah apabila turunnya kenaikan harga barang yang berlaku. Contohnya bekalan telur kurang di pasaran. Harga minyak masak yang meningkat. Dia akan memberikan gangguan sedikit. Gangguan sedikit maksudnya kepada soalan-soalan yang lain, dia akan berlaku emosi yang ketara di kalangan responden berhubung dengan isu-isu yang berlaku. Sebenarnya kajian ini dilakukan serentak tetapi Di seluruh Malaysia dalam tempoh itu, tapi kita mencerap ini dalam tempoh sebulan. Jadi sudah tentulah daripada minggu ke minggu itu dia ada sedikit dinamika yang mengganggu sedikit emosi. Tetapi secara keseluruhannya kita dapat menggambarkan seperti mana dalam dapatan kajian yang kita akan kongsikan. Okey. Dapatan kajian itu akan dikongsikan secara detail lagi tapi difahamkan secara mudahnya. Kita mengetahui bahawa selalu ditanya ialah soalan yang sebegini. Mana yang jadi pertimbangan untuk membuat pilihan sama ada isu nasional ataupun isu tempatan, dan dapatan daripada Ilham Center mendapati bahawa sebanyak 61% mengatakan bahawa isu-isu tempatan yang akan mempengaruhi mereka untuk membuat keputusan ketika pilihan raya umum nanti. Manakala isu-isu nasional 39% sahaja. Dan Sorry Hizam mungkin dapat diperincikan bagi penonton yang menonton perbezaan isu tempatan ini bagaimana? Kita pergi ke paling asas sekali. Apa maksud isu tempatan dan juga isu-isu nasional ni? Dan apa yang kita cuba lihat daripada tinjauan yang berasaskan kepada isu-isu ini? Baik Zul. Isu nasional ini pada klarifikasi kami yang mengembukakan persoalan ini. Sebagai contoh, isu yang diketengahkan dalam skala besar. Maksudnya biasanya skala besar ini yang diungkapkan oleh pimpinan parti pembangkang misalnya contoh dalam isu. Sebagai contoh dulunya isu 1MDB, isu GST, kos sara hidup. Maksudnya isu itu adalah rentas skala nasional, maksudnya mereka akan berbicara itu dalam konteks yang dikatakan isu nasional lah. Manakala isu tempatan ini dia berbeza dengan isu nasional tadi, iaitu dia berbeza mengikut lokaliti. Misal contoh isu PBT, setempat, longkang jalan, tentang tentang hak mereka, tentang subsidi setempat, apa yang mereka peroleh di Kedah misal contoh, padi, cara mereka mengusahakan padi, bagi yang di selatan mungkin melibatkan sawit. Jadi isu itu adalah dia bersifat lokaliti, isu setempat yang menjadi concern. Kenapa berbeza segi angka ini? Sebab dalam pemerhatian Ilham semasa pilihan raya umum ke-14 yang lepas, isu nasional ini boleh dikatakan besar. Kali ini berbeza sikit. Kenapa dia mengecil sehingga sekitar 39-40% saja? Kerana tenggelam dengan, sebab bagi saya tidak ada isu yang betul-betul sebesar isu 1MDB, kleptokrasi seperti mana PRU 14 yang lalu. Walaupun sekiranya LCS dikeluarkan pada tidak sampai ke level itu. Sebab
sebagai contoh isu kapal LCS yang mungkin dikatakan kecoh dalam media sosial dan sebagainya, tapi bila kita turun di kawasan pedalaman, sebagai contoh kalau saya turun di Baling, di Sik, kemudian di Pantai Timur, Wak Ima di Kota Baru sekalipun, isu itu tidak menjadi keutamaan dalam perbincangan harian mereka. Itu masuk dalam dapatan ini, maksudnya yang menjadi keutamaan perbincangan mereka ialah isu tempatan. Kalau isu tempatan ni mungkin ada yang kata bahawa isu-isu ini patut diselesaikan di peringkat Dewan Undangan Negeri DUN, tapi cuma ada 3 DUN sahaja yang akan dipertandingkan dalam PRU yang tiga negeri saja. Jadi adakah itu sebenarnya relevan untuk kita katakan bahawa tiada kaitan isu tempatan terhadap kerusi-kerusi di parlimen atau sebenarnya bagaimana? Ini yang menariknya sebab kajian ini kita lakukan sebelum bubar. Kami punya pengamatan terhadap sentimen isu DUN ini. Sebenarnya kami nak lihat sejauh mana kesannya apabila kebanyakan negeri tidak membubarkan DUN yang sekarang ni hanya tertumpu kepada 3 negeri sahaja, iaitu 3 negeri yang ditadbir oleh Barisan Nasional sahaja, manakala pembangkang tidak membubarkan kursi Malaysia termasuk PAS, iaitu 3 negeri Kedah, Kelantan dan Terengganu juga tidak bubar. Jadi sejauh mana isu, sebab yang menjadi concern utama mereka ialah isu tempatan. Isu tempatan ini memang mereka akan melihat jatuh bangun kerajaan negeri. Maksudnya siapa yang akan menjadi menteri besar, siapa yang akan mentadbir negeri. Tetapi oleh kerana tidak bubar, saya tidak tahu sejauh mana dia punya peratusan lonjakan untuk keluar mengundi itu ataupun yang dikatakan keterujaan mereka itu. Kerana mereka tahu bahawa di peringkat parlimen itu hanya polisi di peringkat negara. Tetapi tidak melibatkan kepentingan. Adakah ini sama dengan PRU 14 dahulu apabila 1MDB itu menjadi satu bom jangka yang cukup besar untuk PRU 14, dan adakah itu satu dapatan yang sama, lebih kurang sama kalau dibandingkan dengan 5 tahun lepas? Kalau kita lihat pada 5 tahun yang lepas, isu nasional ini memang pertama sekali kami melihat isu ini dia bermula dengan GST sebenarnya. Isu GST, kemudian berkembang kepada kleptokrasi, kemudian sampailah kepada 1MDB yang di-highlightkan oleh pembangkang lah. Apa yang saya lihat ketika itu, memang isu nasional ini digerakkan dan dia menjadikan fenomena kepada Pakatan Harapan ketika itu, membuat rally demi rally daripada negeri ke negeri, dan dia mencipta satu apa yang dikatakan gelombang, wave, base kepada isu yang dikatakan isu skala nasional. Kali ini kami tidak nampak isu itu menjadi apa yang dikatakan kelebihan kepada pembangkang ataupun Pakatan Harapan. Seakan-akan sekarang ini memang tadilah tenggelam, isu nasional tak nampak sangat, dan dia refleksi kepada isu tempatan itu lebih dominan. Dan akhirnya ini dapatan Ilham Center kalau dilihat kepada apa yang berlaku dalam tempoh ini ialah 41% mengatakan bahawa 44% mengatakan bahawa perlunya kerajaan untuk menangani hal-hal yang berkaitan ekonomi dan juga kos sara hidup. Mungkin Dr. Rizwan dapat ceritakan. Baik, memang dalam kita punya kajian ini yang dilakukan Ogos September ini. Okey, kalau dapat dilihat sini 44% mengatakan bahawa tugas yang perlu diutamakan ialah memulihkan dan meningkatkan kembali ekonomi negara. 35% membasmi kemiskinan dan menangani kos sara hidup. 8% mengatakan keutamaan mereka ialah membersihkan kerajaan daripada budaya rasuah. 7% memastikan janji-janji manifesto ditunaikan. 3% merapatkan jurang antara kaum, dan 1% saja mengatakan bahawa kepentingan yang paling utama ialah mereformasikan institusi dan tadbir urus kerajaan. Dan ini adalah yang berkaitan dengan poket rakyat yang paling utama. Tetapi ada kesinambungan dan juga ada hubung kait antara duanya ini. Tapi adakah rakyat jelas dengan ekonomi rakyat dan juga membasmi kemiskinan itu bagaimana? Ada tak kekeliruan dan sebagainya? Ada sedikit perbezaan. Pertama sekali, nilai ekonomi ini ialah sebenarnya bagi mereka yang berada di kawasan bandar, sepadan bandar. Dan tetapi yang di peringkat yang kedua ini, membasmi kemiskinan kos sara hidup rakyat ini lebih kepada B40, penduduk di luar bandar dan sebagainya. Tapi kalau kita gabung dua-dua ini sebenarnya 79%, satu angka yang besar. Tetapi menariknya di sini sebenarnya saya nak cerita apa di sebalik data ini. Ketika kami turun ke lapangan ini, ketika pembanci bertemu dengan responden, maksudnya bila buka saja kita nak bertemu bual,
dia akan sebut, dia kata minta selesai segera isu ekonomi. Sebab apa? Terkaitkan dengan mereka terkesan dengan pandemik COVID 2 tahun. Kemudian beralih kepada endemik, barulah baru nak memulihkan perniagaan. Sebagai contoh, dalam isi keluarga yang dahulunya suami isteri bekerja, sekarang ni mungkin seorang bekerja ataupun dua-dua hilang pekerjaan, terpaksa membuka warung, stall burger dan sebagainya untuk menampung apa yang dikatakan pendapatan isi rumah mereka yang telah hilang. Jadi dalam fasa pemulihan ini, kemudian timpa pula dengan faktor kejatuhan nilai ringgit. Kejatuhan nilai ringgit, perang Ukraine-Rusia, kenaikan harga barang yang berlaku. Jadi perkara ini melatari sikap dan juga emosi mereka ketika ditemu buan. Sebagai contoh, antara faktor yang lain juga ialah kenaikan harga barang ataupun faktor ekonomi ini, dia senang saja. Kalau contohnya, ibu bapa yang anaknya menanggung anaknya di peringkat pengajian tinggi, misal contoh. Walaupun mereka tinggal di pedalaman, tetapi kos sara hidup anak mereka yang belajar di Lembah Kelang, misal contoh, meningkat. Kemudian itu belum lagi kita melihat bahawa ibu bapa yang menghantar anak mereka di luar negara. Di Amerika nilai ringgit nilai ringgit itu memang betul-betul memberikan kesan kepada pendapatan mereka. Contoh, kalau dulu 500 cukup, kali ini mungkin berganda 800 hingga 900 hanya kerana mata wang. Okey, sorry Sam. Saya rasa banyak nak diperincikan mengenai fakta-fakta ini. Dua perkara ini juga menterjemahkan apa realiti sebenar masyarakat di dalam. Tapi itu kita berhenti rehat seketika dahulu. Kita tunggu dulu penyelesaian dan juga kita tunggu dulu penjelasan daripada Saudara Isam mengenai dua perkara ini. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini. Apa yang rakyat mahu, itu yang kami canai dan juga canangkan kepada anda. Kami kongsikan dapatan-dapatan daripada beberapa badan kajian yang dilakukan selama dalam masa lewat kebelakangan ini, dan juga kita ketahui apa yang benar-benar yang dirasai oleh rakyat mengenai realiti hidup semasa dan bagaimana perkara-perkara ini akan mencorakkan mereka untuk membuang undi pada 19 November nanti. Saudara Hisam Bakar dari Ilham Center bersama dengan kita. Kita bercerita salah satu dapatan daripada Ilham Center ialah 44%, ataupun kalau digabungkan antara keduanya ialah 79% rakyat dan responden mahukan ekonomi negara dipulihkan, basmi kemiskinan dan juga menangani kos sara hidup rakyat. Hisam mengatakan tadi bahawa rakyat yang berada di... Ya, orang politik akan cerita pengundi bandar, pengundi luar bandar. Tapi apabila kita bercerita mengenai isu, ianya merentasi demografi. Kerana Hisam mengatakan bahawa anak yang belajar di Lembah Kelang atau yang berada di luar negara akan menuntut wang daripada ibu bapanya yang berada di kampung, dan itu sentiasa tidak cukup. Jadi realiti itu tidak ada garis pemisah sempadan. Islam juga mengatakan bahawa pasal isu Ukraine, Rusia dan sebagainya. Ada yang mengatakan bahawa, takkanlah orang marhain bercerita mengenai perkara ini. Apabila kita cerita pasal dua perkara ini, kefahaman mereka tentang realiti sebenar ekonomi negara, apa yang dapat dikongsikan Hisam? Kerana mereka juga katakan bahawa kemelesetan hujung tahun ini. Tapi orang politik tak ramai cerita pasal perkara itu. Baik, kita jangan underestimate kemampuan ataupun daya intelektual rakyat sekarang. Kerana kalau dalam satu dapatan lagi, sebenarnya rakyat mendapat sumber maklumat daripada internet ataupun media sosial yang pantas. Jadi perkembangan mengatakan tentang Ukraine, Rusia, rakyat tidak tahu ataupun apa yang berlaku pertukaran kerajaan di UK. Bagi saya itu sebenarnya kita tidak menjangkakan bahawa sebenarnya rakyat sangat well informed, sangat faham tentang perkara ini. Sebab itu apabila, sebagai contoh, apabila isu yang timbul, telur tidak cukup di pasaran. Bila mereka keluar nak beli telur, habis di rak. Kemudian harga minyak macam fluctuate, naik turun. Macam beli saham. Macam saham. Bagi mereka melihat bahawa perbandingan, sebagai contoh, kita pengeluar telur kalau dulunya 100% berganda lebih, hari kenapa tak cukup? Takkan kerajaan tak boleh nak selesaikan isu telur? Jadi benda ini dia menjadi cynical. Dalam isu telur saja tak boleh nak selesai, macam mana nak berbicara soal yang lebih besar untuk menangani kejatuhan nilai ringgit sebagainya, contoh. Kemudian tentang harga minyak, minyak masak, kita kedua pengeluar terbesar dunia. Ini yang dikatakan oleh mereka, fakta-fakta ini. Kenapa tak cukup? Dan kenapa Indonesia dia boleh kekang untuk memastikan cukup bekalan kepada rakyat mereka? Jadi perkara-perkara ini, sebenarnya rakyat memerlukan penjelasan yang bagi saya ikhlas,
dan tidak memperkotak-katikkan kemampuan intelektual mereka. Maksudnya kerajaan kena dedahkan apa sebenarnya yang berlaku. Jangan hanya menyalahkan industri, tapi sebenarnya ini bagi saya mereka terbuka untuk mendengar apa sebenarnya masalah. Dari siapa sekalipun? Dari siapa sekalipun berhubung dengan perkara itu. Sebab perkara ini mereka hadapi. Kerana saya tanyakan begitu kerana sudah menjadi satu naratif politik terutamanya ketika musim politik ini ialah budaya salah menyalahkan. Ya. Sudah pasti ada yang kata tawaran daripada parti A lebih baik daripada parti B. Ya. Tapi bagi rakyat di lapangan, adakah mereka meletakkan figura tertentu ataupun warna politik yang perlu dipersalahkan apabila kita bercerita mengenai pemulihan ekonomi negara dan juga hal yang berkaitan dengan kos hari hidup rakyat? Sebenarnya tidak timbul isu salah menyalah kerana mereka tahu tiga-tiga koalisi politik yang ada sekarang ni, Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional, ketiga-tiga ini telah pun dipilih menjadi kerajaan. Mereka ini sudah pun pernah menjadi kerajaan. Jadi sekarang ni mereka hanya ingin mengetahui siapa yang mampu menjadi penyelamat dan penyelesai masalah rakyat sekarang. Masalah yang kami hadapi sekarang ni, siapa yang boleh selesaikan masalah kami? Kekuatan figura itu kalau parti politik boleh menampilkan siapa yang mempunyai idea yang lebih bernas, idea yang menyambut sebenarnya keresahan, kerumitan rakyat ini, penat jerih rakyat ini, kalaulah mereka boleh merasakan seorang ataupun parti mana yang menawarkan jalan keluar, bagi saya rakyat akan memilih mereka. Sebab inilah yang dikehendaki oleh rakyat. Sebenarnya rakyat dah terbelit dan terbelenggu dengan masalah ini dan mereka tak nampak mana-mana parti politik boleh menyelesaikan masalah. Sikit lagi Zul, saya nak ulas tentang isu gig ekonomi. Anak muda memberikan pengakuan kepada sesi-sesi temu bual yang saya kendalikan sendiri, iaitu contohnya mereka yang terlibat dalam industri penyampaian makanan, Food Panda, Grab Food dan sebagainya, mereka yang menghantar barangan ini. Ketika pandemik mereka mengatakan bahawa mereka lumayan pendapatan mereka. Tetapi selepas itu syarikat-syarikat ini mereka terkekang dengan komisen. Mereka telah berbeza dengan rate yang pernah mereka dapati dahulu, menyebabkan mereka membuat unjuk rasa, membuat tunjuk perasaan, membuat luahan, tetapi tidak ada mana-mana pihak yang menyambut secara, bagi saya secara ikhlaslah, secara ikhlas berdepan, bertemu, waimah daripada kerajaan. Dan ini sebenarnya mereka nampak tidak ada pihak yang berminat untuk mengetahui masalah mereka. Sebagai contoh, generasi ini, generasi yang tidak mahu dikongkong, tidak mahu bekerja secara pendapatan tetap, mereka lebih suka masa mereka ini lebih fleksibel, lebih anjal untuk mereka mencari rezeki. Pendapatan mereka lumayan. Dan nak mengatakan anak Melayu malas, bagi saya tidak tepat. Mereka rajin mencari rezeki. Tetapi apa yang berlaku ialah tekanan-tekanan yang berlaku ini menyebabkan mereka mengharapkan penyelesaian. 79% melihat kepada kos sara hidup dan juga meningkatkan kembali ekonomi negara. Tapi banyak juga yang ditanya di bawah ini. Dan ini juga sering dialunkan oleh ahli politik. Budaya rasuah untuk dibersihkan, janji-janji manifesto, itu paling seksi sekali untuk diadukan. Jurang antara kaum dan juga informasi institusi. Akhirnya, sebenarnya ahli politik ada peluang yang cukup baik untuk pilihan raya kali ini untuk fokuskan kepada dua perkara ini dan juga menawarkan perkara yang penting. Tapi adakah itu yang berlaku? Kenapa ianya sukar untuk diadunkan? Sorry, Som. Bagi saya ini adalah mengikut falsafah perjuangan parti masing-masing lah. Sebagai contoh bagi Parti Pakatan Harapan, kalau kita lihat mereka lebih menumpukan kepada elemen rasuah, reformasi institusi. Tapi dalam kajian, sebab kajian ini sebagai contoh kenapa jadi begini, sebab kalau boleh pilih, tentulah dia akan pilih banyak. Tetapi soalan ini dia perlu pilih paling prioriti untuk dia. Yang terus terpacul di satu saja yang dia perlu pilih, yang keluar angka begini. Jadi kenapa peratusan ini rendah? Sebab memang ketika kajian ini dilakukan, tumpuan ini lebih kepada sini. Kalau dahulunya mungkinlah ada, kalau dulu ni 10%, ini sekitar 8 hingga 10%, ini 15%. Tetapi dalam kajian ini, ketika krisis ekonomi yang berlaku dan rakyat terbelit dengan masalah ini, dia membengkak di sini. Jadi keutamaan bukanlah tidak keutamaan, tetapi mereka mengharapkan di sini. Mengharapkan di sini. Tetapi apa yang saya nak ulas lagi, sebagai contoh, manifesto. Oleh kerana manifesto ni sebenarnya memang konsistenlah dalam ingatan saya sepanjang mengendalikan kajian-kajian pilihan raya ini. Sebenarnya di bawah 10% lah.
Memang Maksudnya akan semua tidak. memang tidak tinggi lah biasanya. Jadi biasanya manifesto ini akan direview ataupun diberikan keutamaan bagi mereka yang cakna politik. Sebagai contoh mereka yang memang intelektual, mengikuti betul-betul, memang dia nak tengok tawaran mana, set mana yang memang menawarkan yang terbaik. So Isam, bagaimana kita melihat bahawa apabila kita melihat kepada segmen 79% ni, saya menggabungkan kedua-dua ini, ianya saling berkait dan juga membelenggu rakyat. Ianya disulam dan juga diterjemahkan dengan emosi rakyat juga apabila mereka menjawab. Mereka bukan tak cerdik, dia orang sangat cerdik dan juga aware pasal isu yang berlaku. Rishi Sunak bertukar jadi Perdana Menteri di Britain pun mereka tahu pasal perkara ini. Benar. Bagaimana perkara-perkara ini akan diterjemahkan kepada pengundian ataupun mereka rasa mahu menjauhkan diri daripada proses demokrasi ini? Pada pandangan Hisam, bagaimana apabila kita bertanyakan mereka dengan keluhan mereka, kerana akhirnya mereka katakan PRU ini juga menuntut duit juga nak pulang mengundi dan sebagainya. Bagaimana kita dapat fahami situasi itu? Dia berbeza segmen, Zul. Kalau segmen anak muda ni bagi kami lah, sebab saya nyatakan tadi, bagi mereka yang terlibat dalam gig ekonomi sebagainya, dengan kekecamukan politik ini, sebahagian mereka ini termasuk yang dikatakan kelompok yang fatigue, yang dah letih dan lesu dengan politik ni, mereka hilang kepercayaan mereka. Pihak mana yang mampu untuk menyambut suara mereka? Mereka seolah-olah hilang harapan yang boleh mereka pertaruhkan. Tetapi bagi kelompok yang memang terlibat dalam segmen-segmen tertentu, sebagai contoh yang kelompok yang berada dalam kawasan majoriti Melayu misalnya contoh, mereka ini mempunyai tetap lagi dah tahu apa nak pilih, identiti parti sebagainya, itu lebih dominan, dan mereka masih lagi walaupun terkait dengan ekonomi, tetapi mereka akan reflect kepada pilihan politik, parti kepartian dan sebagainya. Bagaimana ini, adakah ianya banyak akan berubah dalam jangka masa kurang 20 hari menuju ke 19 November ini, dan juga adakah nampak tanda-tanda hasil kajian seperti ini kami kongsikan kepada anda, bukan saja kepada rakyat tapi kepada ahli politik juga, untuk diambil kira kerana akhirnya kita mahu jalan keluar yang sebenar untuk negara ini. Pilihan raya ini adalah untuk negara bangsa yang lebih baik. Setakat ini kajian kedua selepas kajian ini sedang berlangsung sekarang ini. Berdasarkan laporan yang berlaku di bawah setakat ini, masih tidak banyak perubahan berlaku yang dikatakan pola perubahan itu. Bagi saya masih lagi kekal sebegini, dan tidak nampak lagi mana-mana parti politik yang betul-betul menawarkan jalan penyelesaian, jalan keluar daripada kemelut rakyat ini, dan ini terbuka kepada semua pihak. Okey, Saudara Hisam akan bersama dengan Luqman Haris malam ini dalam agenda awal ini. Banyak lagi perbincangan yang kami bawakan. Saya membawa sedikit sahaja lapisan dan itu pun sudah cukup untuk memberikan keterjemahan realiti rakyat yang sebenar pada hari ini. Sekian saja Malaysia Memilih jam 2 petang ini, dan pastikan anda terus bersama kami di astroawi.com untuk baca laporan ini dan perkongsian data, realiti sebenar masyarakat yang diterjemahkan oleh mereka daripada di lapangan akan kami bawakan di seluruh platform kami. Apa guna ada pilihan raya kalau isu rakyat tidak diangkat dan juga tidak difahami dengan sebaik mungkin. Sekian saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.